السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah dalam kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan seharian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-15 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Yang bermaksud, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Dan ia memaafkan kamu, yakni dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, iaitu Nabi Muhammad daripada Allah, dan sebuah kitab yakni Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan dalam ayat sebelum ini beberapa ciri sifat-sifat buruk golongan Yahudi dan juga Nasara, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu seruan kepada mereka, mengajak mereka agar memeluk agama yang benar, iaitu agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, meliputi Yahudi dan Nasara. Qad ja'akum rasuluna, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul utusan kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melaksanakan suatu tugas, iaitu yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang menzahirkan kepada kamu banyak hukum-hukum, banyak persoalan-persoalan yang telah pun disebutkan di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada kamu, namun kamu sengaja menyembunyikannya daripada manusia. Contohnya, apabila kamu menyembunyikan fakta di dalam kitab suci kamu yang menjelaskan tentang sifat Rasul akhir zaman, iaitu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kamu temukan ia dijelaskan di dalam At-Taurah dan Al-Injil, dan kamu sembunyikan apa yang ada di dalamnya, yang merupakan bisyarat, berita-berita gembira tentang baginda yang akan datang pada akhir zaman, dan yang lain-lain daripada hukum-hukum tertentu yang disembunyikan oleh para ulama dalam kalangan kamu, iaitu kalangan Yahudi dan Nasara, daripada umat masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk menzahirkannya, untuk
memaparkannya demi kebenaran dan untuk meletakkan sesuatu itu dan memberikan sesuatu itu hak yang sewajarnya diberikan. Muslimin muslimin dirahmati Allah, kemudiannya Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir, dan baginda iaitu Nabi SAW tidak menjelaskan kesemuanya, iaitu tidak menjelaskan kebanyakan yang kamu ataupun yang banyak daripada sesuatu yang kamu sembunyikan itu, kerana baginda tidak melihat adanya keperluan untuk menjelaskan segala-gala yang kamu sembunyikan, dan tidak ada faedah untuk ummah di sebalik tindakan menzahirkan apa yang kamu sendiri telah sembunyikan. Maka apabila Nabi SAW tidak mendedahkan segala-galanya itu, maka sedarlah ia merupakan suatu rahmat bagi kamu dan suatu perlindungan yang akan mengelakkan kamu daripada dipersalahkan ataupun diaibkan, didedahkan segala kesalahan yang kamu telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita lihat Allah Taala memanggil atau menyeru mereka dengan sebutan ya ahlal kitab, dan al-kitab di sini bermaksud jinsul kitab atau jinsul kutub, bukan satu kitab sahaja tetapi meliputi segala kitab suci yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab At-Taurah dan juga Al-Injil. Maka apabila Allah memanggil mereka dalam Al-Quran dengan sifat ini ya ahlal kitab, ia adalah bertujuan untuk mengajak mereka agar memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, agar memeluk Islam, kerana ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang isi kandungan kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada mereka itu, khususnya berkenaan dengan berita-berita tentang atau mengenai Rasul akhir zaman yang akan diutuskan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka tidak pun beriman kepada Rasul tersebut. Maka apabila mereka tidak beriman dengan baginda Nabi SAW, sedangkan mereka sedar dan tahu dengan jelas bahawa bagindalah Rasul yang benar, bagindalah Rasul yang disebut dalam kitab suci mereka, maka dosa disebabkan perkara itu adalah lebih dahsyat dan lebih berat, dan balasan terhadap sikap mereka yang menyembunyikan kebenaran juga adalah lebih keras hukumannya dan lebih dahsyat. Maka apabila Allah menyebutkan juga qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, memberi isyarat kepada baginda Nabi SAW bahawa baginda telah pun sampai kepada mereka, bermaksud baginda telah pun diutuskan, bahkan sedang hidup bersama-sama mereka. Bahkan mereka sendiri melihat baginda, menyaksikan baginda, mengenali baginda, berkata-kata, bergaul, bercakap dengan baginda, agar mereka mendengar sendiri daripada baginda sesuatu yang menyaksikan kebenaran baginda tanpa sebarang halangan atau perantaraan. Dan Allah menyebutkan Rasuluna, qad ja'akum Rasuluna, Rasul kami, utusan kami, sebagai suatu kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menyandarkan kalimah Rasul kepada zat Allah Subhanahu wa taala, Rasuluna, Rasul kami, utusan kami, dan sekaligus di dalamnya terdapat kewajiban untuk tunduk dan patuh serta mengikut. Nabi SAW menunjukkan suatu kewajipan untuk menuruti serta taat kepada baginda, kerana bagindalah Rasul yang telah diutuskan Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan tanpa sebarang perubahan atau tanpa sebarang penyelewengan. Adapun yang dimasukkan dengan Alkitab dalam frasa tukhfuna minal kitab,
juga merujuk kepada At-Taurah dan Al-Injil. Seperti mana yang kita ketahui, golongan Yahudi dan Nasara telah melakukan jenayah dengan melakukan perubahan dan penyelewengan terhadap kedua-dua kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mereka ubah sesuai dengan keinginan nafsu mereka, keinginan syahwat mereka. Dan apabila Nabi SAW sendiri yang mendedahkan jenayah tersebut, walaupun tidak semua disebutkan atau tidak semua didedahkan, maka ia adalah suatu mukjizah, suatu yang luar biasa yang berlaku kepada baginda, kerana baginda SAW tidaklah membaca kitab itu atau kitab mereka. Maka dengan mendedahkan rahsia-rahsia yang disembunyikan di dalam kitab-kitab suci mereka itu adalah seperti memberitahu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui, maka menjadi suatu mukjizat yang sewajarnya menggesa mereka, iaitu golongan Ahlul Kitab, untuk terus beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud apabila golongan Yahudi dan Nasara melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mendedahkan jenayah mereka, sepatutnya mereka merasa menyesal dan insaf kerana rahsia mereka telah terbongkar dan dibongkar oleh seseorang yang sepatutnya mereka imani di dalam kitab-kitab suci mereka, di dalam ayat yang mereka telah sembunyikan ia, dan sepatutnya mendatangkan rasa gerun dan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak langsung menjadi suatu penyebab mereka untuk beriman, bahkan mereka terus dengan kedegilan. Kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu daripada Allah suatu cahaya dan kitab yang jelas. Dimaksudkan dengan an-nur di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nabilah nurul anwar, cahaya segala cahaya, seperti mana disebut oleh Imam Al-Alusi rahimahullah. Dimaksudkan dengan Al-Kitab di sini ialah Al-Quranul Karim yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia menanya frasa ini merupakan suatu penjelasan bahawa faedah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya semata-mata hendak menjelaskan atau mendedahkan apa yang disembunyikan oleh Ahlul Kitab, bahkan kedatangan baginda, perutusan baginda itu mempunyai 1001 manfaat yang tidak terkira banyaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan di dalam tafsirnya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berfirman, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, Allah berfirman kepada Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab, telah datang kepadamu, wahai Ahlul Taurah wal Injil, telah datang kepadamu daripada Allah cahaya yang menerangi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menjadikan baginda sebagai cahaya untuk menerangi kebenaran, dan dengan cahaya itu tersinarlah atau terlihatlah kebenaran itu dengan jelas, dan terzahirlah Islam, agama yang benar, dan dengan cahaya itu akan memadamkan kesyirikan. Adapun pada frasa wa kitabun mubin, bahawa maksud kitab yang ada padanya, iaitu Al-Quran, yang ada padanya penjelasan tentang apa yang diperselisihkan di antara mereka berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan halal dan haram, berkenaan pensyariatan dalam agama, dan Al-Quran lah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sebagai kitabun mubin, kitab yang menjelaskan segala-galanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.